Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Buka muka surat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Fasa baru tu perenggan yang ketiga. Faslum fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Perenggan yang ketiga dan adapun. Jumpa dalam kolongan tu bawah sekali, perenggan paling bawah. Dan adapun qadar, memotongkan bacaan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pada tajuk perbincangan, kira-kira tajuk barulah. Sambungan daripada tajuk ini suatu fasal pada menyatakan permulaan memotongkan bacaan dan qadarnya dan aturannya. Kita telah baca sehingga sampai kepada perenggan yang ketiga. Dan adapun qadar memotongkan bacaan pada mula-mulanya adalah Abu Hanifah menghikayatkan daripada Asy-Syaikh Al-Qadhi Al-Imami Umar bin Abi Bakrin Az-Zanji. Kita ambil mula situ lah. Kita dah baca lah pun malam sikit. Berkata masyayikh, masyayikh kami. Syekh Qadhi Umar ni kata, berkata masyayikh kami, guru-guru kami lah. Masyayikh ni ialah perkataan jamak kepada syekhun. Jadi bila mana ramai dipanggil masyayikh, kalau seorang dipanggil syekh. Jadi yang berkata ni bukan seorang, ramai di kalangan guru-guru kami, kata dia. Saya kira bahawa adalah qadar potongan bacaan bagi orang-orang yang baru belajar itu qadar barang yang dapat menghafal akan dia akan barang dan mendhabit akan dia akan barang dengan mengulang-ulang potongnya dan bacanya 2 kali sahaja. Sebelum ini kita belajar bila kita nak mula pengajian, kalau kita nak buka kitab. Jadi ulama bagi tahu antara hari yang berkat kita mulakan belajar hari Rabu. Dan ini telah dilakukan oleh alim ulama dan dibawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma. Nabi SAW beritahu tiada daripada suatu perkara yang dimulai akan dia perkara tadi pada hari Rabu' melainkan sungguhnya jadi sempurna ia. Di sisi orang Islam, orang beriman, hari Rabu ni hari berkat. Di sisi orang kafir, hari Rabu ni dikira hari sial. Hari sial. Hari bercending, hari masalah. Sebab tu orang kafir ni dia mengelak daripada hari Rabu. Hari Rabu ni Al-Arbi'ah, hari yang keempat. Patut tengok ada orang kafir ke negara kita apa ada. Naik lift 1 2 3 mana pula nombor 4? Tak ada nombor 4. Nampak tak? Sebab Al-Arbi'ah ni hari yang keempat. Ahad 1, Isnaini 2, Salasah 3, Arba'ah 4, Al-Arbi'ah. Al-Khamis khamsun 5. Nampak tak? Jadi orang kafir kata hari Rabu ni hari yang sial. Jadi mereka mengelak daripada hari Rabu. Agama Islam ajar tidak, hari Rabu ni hari berkat. Para alim ulama kalau nak mula baca kitab, buka kitab, maka mereka akan mulakan baca kitab pada hari Rabu. Kerana bersandarkan kepada satu hadis Nabi. Nabi beritahu tidak dimulai sesuatu pada hari Rabu melainkan perkara itu akan sempurna dengan baik. Itu dia. Baik. Yang tu mula belajar. Yang ni pula berapa banyak yang perlu kita belajar. Satu-satu waktu untuk kita belajar ni berapa banyak yang perlu kita baca, yang perlu kita mengaji. Maka berkata Imam Abu Hanifah, dia mengambil daripada gurunya Qadi Al-Imam Umar ibni Abi Bakrin Az-Zanji, dan gurunya mengambil daripada guru-gurunya, dan mereka itu berkata, saya kira sewajarnya, sepatutnya, selayaknya permulaan bagi mengajar kepada pelajar yang baru-baru belajar, iaitu qadar sekiranya dia belajar, dia baca sekali dua kali, ingat. Apa maksud tu? Sikit. Sebab tu kalau kita belajar di pondok-pondok pesantren lah. Sebenarnya dia panggil pesantren, tempat kita ni panggil madrasah pondok. 4-5 baris ya. Sebab tu kitab kecil bertahun nak habis. Dah Tok Guru baca 4-5 baris. Sebab apa? Sebab 4-5 baris pun Tok Guru tu syarah sungguh. Satu huruf demi satu huruf, satu kalimah demi satu kalimah. Sebab tu tak banyak ngaji. Dia boleh sungguh, dia faham sungguh. Jadi bila mana baca 2-3 kali pun kita dah ingat. Sebab kita baca tak banyak mengajar. Tu peringkat permulaan lah. Mengikut tahap. Jadi kalau patut baca 3 baris cukup. Jangan baca banyak. Umpama ni awak lah. Mula-mula mengaji. Bukan hafal terus. Mari tu ada huruf pun tak kenal. Ajar huruf Iqra' dulu. Iqra' 1, Iqra' 2. Barulah naik, habis, lancar dah. Kita dah mengenal huruf, kita dah boleh baca sendiri. Baru baca pula, betul tajwid pula. Makhraj tu, makhraj ni. Betul tajwid. Lepas tu baru baca. Guru kita bimbing pula. Baca nampak lancar sikit. Maka disuruh hafal. Cuba hafal 3 ayat. Kita pun hafal 3 ayat 10 minit 15 minit ingat. Jadi kita guru pun suruh hafal 2-3 hari, tengok 2-3 hari ni hafal 2-3 ayat je. Nampak, cuba hafal lagi, tambah 2 ayat lagi, 5 ayat 1 hari. Jadi hafal 5 ayat pun mudah ingat. Lalu ditambah akhir sekali ada orang tu sehingga apa, 1 muka, 1 helai, 2 helai, 3 helai 1 hari. Melihat tahap kemampuan seseorang. Jadi kalau kita tekan, awak ni nak suruh cepat habis, kena hafal paling kurang 1 helai 1 hari. Tu baru berasak kepala kita. Tak ingat 1 helai 1 hari, siap dia. Tu dia. Baru luruh rambut. Ular juga. Pasal apa? Bimbang, takut tak kena, tak ingat, kena rotak ni, kena pukul, kena marah ni. Kita pun hafal. Sedangkan kita tak mampu. Lalu berlakulah stres dan tekanan. Sebab tu orang-orang tertentu mulanya sikit.
Kemudian dah boleh sikit, tambah lagi. Akhir sekali sampai dia boleh hafal dengan banyak baris, banyak ayat. Pada waktu tu banyak. Begitulah tahap. Jadi permulaan bagi orang belajar, qadar belajar berapa banyak? Bila mana dia belajar sekali, dia mudah hafal, dia mudah ingat. Dengan cara 2-3 kali ulang, dia dah ingat. Maknanya belajar pada peringkat permulaan jangan banyak. Jangan gopoh kita nak cepat jadi orang alim. Belajar 2-3 tahun, nak suruh alim sebagaimana orang belajar 20 tahun. Tak berlaku. Tak akan berlaku. Tu dia. Pada adatnya begitulah. Nak alim, nak banyak ilmu, kena belajar tidak boleh kurang daripada 20 tahun. Belajar pula bukan tidur banyak, belajar sikit. Kena belajar banyak, tidur sikit, makan sikit, rehat sikit. Selama 20 tahun. Tak ada kurang. Kalau belajar kurang daripada 20 tahun, tak sekata tok guru alim, tak alim lagi. Sebab apa? Sebab baru nak belajar sikit, baru kita belajar. Maknanya lama masa. Ya, apatah lagi kalau kita belajar 2, 3, 4 tahun. Lepas tu kita pula perasan tahu segalanya. Tak, jahil segalanya. Lepas tu kena mengaji 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bukan sekadar mengaji, khidmat pula, ulang kaji, mengajar balik. Barulah dia melekat sungguh-sungguh, baru ilmu itu jadi masak. Umpama awak hafal Quran ni. Betul, Tuhan bagi kecerdasan akal sebahagiannya hafal Quran, kadang-kadang setahun lebih, ada habis. Kawan ustaz tu masa jadi imam tarawih, ni cerita tahun 2005 ke 2006. Tu dia. Sahabat ni daripada Fatani. Jadi imam tarawih di negeri Melaka. Jadi malam-malam surah tarawih ni kita makan more lah. Jadi more ni dengan sebab surau dia tak sedia mana ni, gitu-gitu je, maka ada jemaah kedai-kedai sahabat-sahabat kita ni hak jenis kedai-kedai tom yam ni. Dia kata ustaz kalau sudah nak pergi makan makanan panas, pergi dekat restoran lah. Makan sana. Jadi kita perlu sudah tarawih pergi. Jadi ustaz pun tanyalah dia, berapa lama awak hafal Quran? Dia kata tak lama sangat. Dia tak nak cerita. Tak, ustaz kata tak, berapa lama awak hafal Quran 30 juz ni? Tak nak cerita juga dia. Tak, tanya sungguh ni. Saya hafal Quran kata dia 9 bulan. 9 bulan 30 juz. Oh, kita pun terkejut, ustaz pun terkejut sebab kawan-kawan ustaz yang lain tu dia kata hafal Quran biasa ni paling standard akal kita, otak kita, guru kita ni dia kira dah 3 tahun lah. Walaupun laju pun dia suruh 3 tahun juga belajar apa sikit-sikit. Walaupun kita boleh hafal banyak, tapi guru kata tidak, hafal awak banyak ni je. Ulang banyak, hafal sikit tak apa. Tapi ulang kena banyak. Jadi kebanyakan ghalib ni 3 tahun baru habis 30 juzuk. Kira 10 juzuk setahun. Walaupun kemampuan mungkin kita boleh cepat lagi. Jadi maknanya rata-rata biasanya 2 tahun setengah 3 tahun, 2 tahun setengah 3 tahun. Yang ni rata-rata. Tapi bila mana kita dengar sahabat kita ini kata 9 bulan. Oh, hebat. 9 bulan habis 30 juz. Panggil hafal elok, lekat, lancar elok. Jadi dia pun cerita lagi. Dia kata saya ni kira tak berapa hebat mana lagi dia kata. Dia kata ada kawan saya masa belajar, dia kata dia tu lebih cepat lagi. Berapa bulan? 6 bulan habis 30 juz. 6 bulan 30 juz melekat dalam kepala, melekat sungguh, ingat sungguh 6 bulan. Baik, kalau kita belajar tengok sirah lagi, ada ulama-ulama hebat. Hafal Quran kadang-kadang 2 minggu 30 juz habis. Ni kita fikir pecah kepala dah. Maknanya tak sampai sebulan. Anugerah lah maknanya. Di mana-mana umpama otak Imam Syafi'i. Baca je, melekat. Sekali baca, mesti tutup sebelah. Baca je sekali dua, lekatlah kepala. Buka baca. Dah kalau macam tu, macam komputer, betul dah. Umpama photostat scan, tak zat. Melekat habis. Lepas tu ulang. Ingat habis. Subhanallah, Masya Allah. Makna ada orang begitu. Tetapi kena ingat, walaupun kita habis awal 6 bulan, 3 bulan, 9 bulan,
setahun setengah, 3 tahun. Yang paling penting, jaga sampai mati. Ni banyak kat rebah ni. Hak terguling, hak tak boleh jaga, setelah dia hafal ingat 30 juzuk, dia nak maintain lancar ingat sebagaimana awal dia ingat sampai mati. Yang ni jarang-jarang butir mata orang tua kata. Jarang-jarang biji mata, boleh bilang jari. Betul orang ni hafal Quran masa dulu. Tapi sekarang tak ingat, ada ingat setengah-setengah. Sebab apa? Nak jaga tu. Masa kita duduk tempat tapi, tempat madrasah ni mula sebab kita duduk tidak terkesan dengan persekitaran dan kita pun tak fikir banyak, fokus pada belajar. Tapi bila mana kita berada di luar, tugasan banyak itu ini, akhir sekali menyebabkan kalau kita tidak susun waktu dengan baik, tidak ada masa untuk kita ulang kaji hafalan kita, akhir sekali dia akan hilang sedikit demi sedikit. Dan ini pernah disebut oleh Nabi. Al-Quran ini diumpama seperti seekor unta. Jikalau tidak diikat dengan kuat, kita biarkan dia terbuka, dia akan cepat lari. Dan awak ni yang dah hafal Quran lebih tahu. Cuba tak mula, balik cuti seminggu 2 minggu. Kalau kita tak ambil inisiatif, kita sendiri dekat rumah cuba ulang, mari sini pula, guru kata, ulang balik tu. Apa terabu? Mana? Tu dia. Sebab apa tu? Dia lari. Quran ni lari. Tu belum lagi awak makan macam-macam, awak fikir macam-macam, awak tengok macam-macam, lagi cepat dia lagi. Nak ceritanya, ilmu ini betul lah cahaya, dan kita jangan duk jealous sangatlah dengan orang cepat hafal. Itu anugerah yang Tuhan bagi pada. Baki lagi kita berdoa, dan kita walaupun sikit tak apa. Yang penting ulang itu banyak. Hafal sikit tak apa. Ulang. Itu sebenarnya lebih baik. Tuhan pun nak beri kepada kita, ada setengah-setengah tu dia hafal payah ingat. Sebenarnya Tuhan nak beri pahala lebih. Sebab bila mana kita payah ingat, banyak kali kita baca. Bila mana banyak kali kita baca, pahala kita banyak. Ada orang baca 2-3 kali dia ingat. Lepas tu dia pun rasa selesa sebab dia mudah ingat. Kemudian dia pun tak berapa nak ulang sebab dia kata, aku baca 2-3 kali ingat dah. Lepas tu dia tak ulang. Jadi pahala dia pun kurang. Sebab Quran ini dia bukan kira pahala ingat, dia kira pahala kita ulang baca. Dia bukan kata ingat tu pahala banyak sebab dia ingat. Tak. Dia kira berapa kali kita baca. Orang yang tak ingat pun dia banyak kali baca, pahala banyak dia. Dah kita Tuhan bagi ingat tu, itu satu kelebihan, tapi tak baca mana, kurang pahala. Apatah lagi kalau kita Tuhan bagi cepat ingat, kemudian kita pula ulang banyak, maka kita mendahului daripada sahabat-sahabat kita yang lambat sedikit daripada kita. Ini dah sepatut. Sebab tu kita orang Quran, orang mengaji ni, dia kena hidup dengan cara ahli ilmu. Dia tak boleh kita ubah kehidupan kita sebagaimana orang awam yang biasa tak belajar. Jangan. Kita Tuhan bagi anugerah ni, duduk dengan Quran, duduk dengan ilmu, biar hidup kita tu cara ahli ilmu. Jangan sampai orang tengok kita tu tak ada beza orang awam dengan orang mengaji. Jangan sampai begitu. Kita bimbang, takut ilmu tu Tuhan tarik. Tuhan tarik macam mana? Dengan cara Tuhan lupakan ilmu tu daripada akal kita. Tak ingat belajar. Aku rasa aku belajar dah rasa, tapi tak ingat. Sudah. Iyalah tu. Jadi jaga-jaga dan hati-hati. Mudah-mudahan Tuhan bagi pada kita penerangan, terang hati kita untuk mudah kita belajar, mudah kita faham, mudah kita hafal, mudah kita amal, mudah kita sepah. Allahumma amin ya. Tuan-tuan, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi maknanya kita nak belajar ni diajar pada kita jangan banyak. Kerana kita tamak nak cepat banyak, nak cepat alim, maka kita pun tupu sangat banyak sehingga mana tidaklah menjadi kepahaman itu secara dakik, secara halusi, secara mantap. Jangan begitu gopoh, belajar pelan-pelan. Insya-Allah Tuhan bagi ilmu pada kita. Jadi belajarnya sekadar kita baca sekali dua kita mudah ingat. Dan menambah potongan itu dengan perlahan-lahan dan sedikit-sedikit sekali. Jangan satu kali sahaja supaya mudah belajarnya. Jadi kita belajar ni perlahan-perlahan, sedikit-sedikit. Insya-Allah qalilan fasara jabalan, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit ya. Bukit yang duk besar tu kenapa? Kerana dia bercantum di antara pasir-pasir, batu-batu. Asal dia kecil. Tambah, maka sekali jadi bukit. Dia bukan degum jadi bukit gitu. Tak. Dia timbung. Bertimbung-timbung Tuhan buat ni. Sunnah begitu. Jadi mana belajar pun begitu juga. Hari ni sikit. Tapi jangan berhenti. Hari ni sikit.
Semalam sikit, besok sikit, lusa sikit, minggu ni sikit, minggu depan sikit, bulan ni sikit, bulan depan sikit, tahun ni sikit, tahun depan sikit. Tapi selalu tambah. Tambah tak berhenti. Lama-lama banyak. Banyak. Macam kita ni, mengaji sikit-sikit ya. Tapi dah separuh dah. Tapi syarat kena berterusan. Kalau berhenti, habis takat tu lah. Tak banyak. Dan hafalnya, mudah kita belajarnya. Penuntut ilmu. Dan hafal seorang penuntut ilmu. Tujuan belajar sikit-sikit tu kerana mudah belajar, mudah ulang kaji, mudah hafal dan menambah ia penuntut ilmu pada tiap-tiap hari. Ia tu kembali kepada penuntut ilmu. Pada tiap-tiap hari itu akan satu kalimah sehingga jadi panjang dan banyak sekali pun dapat mendhabit akan kalimah. Mendhabit akan dia, maknanya menulis, menanda akan dia akan kalimah. Dan menghafal akan kalimah dengan mengulangkan 2 kali sahaja. Contoh kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Quran tu bahasa Arab lah. Kita pun tengok terjemahan dia. Apa makna yang kita baca? Satu kalimah. Kita tengok makna kalimah tu cukup. Satu kalimah satu hari. Contoh kita ada apa? Wa'iz qa. Wa'iz. Satu kalimahnya. Apa makna wa'iz? Kita pun tengok tafsir Quran ataupun tengok kamus bahasa Arab. Ingatlah kamu, kenangkanlah kamu ketika. Sebab is ni dia ada kalimah yang dibuang lagi sebelum dia. Dia panggil wadhkur. Ingatlah, kenangkanlah. Jadi mana is ini? Ketika. Bila mana? Is. Qal, mana telah berkata. Yang tu kita ingat. Esok tambah pula. Rabbuka. Apa makna Rabbuka? Tuhan kamu. Tambah pula. Lusa tulak. Lil malaikati. Bagi malaikat. Malaikat ni malaikat lah. Jadi bila mana kita tambah satu hari, satu kalimah. Setahun 360 hari. Bermakna kalau kita konsisten, istiqamah satu kalimah, satu hari kita cuba cari makna bahasa Arab, yakni Al-Quran, satu tahun kita tahu 360 kalimah. Satu kalimah je. Tapi kalau satu tahun, satu kalimah pun kita tak cuba tahu, tak cuba cari makna terjemahan, maka kita tak akan tahu walaupun 10 tahun. 10 tahun dah baca Quran. Tapi kalimah Quran tak tahu makna. Baca tahu. Bayangkan kalau kita kata tambah 10 tahun. Satu kalimah je. 10 tahun. 10 tahun 3,000. 3,000 lah. 3,600. 600 kalimah. Banyak lah tu. Nampak tak? Jadi maknanya kita tambah. Ini dia bagi contoh lah. Tidak semestinya kita cari satu kalimah. Kalau kita mampu 10 kalimah sehari, 10 kalimah lah. Bukan makna satu kalimah sungguh. Ini umpama. Bagi kita orang baru belajar ni tak perlu banyak, sikit. Bulan ni kita mampu hafal satu kalimah je, kita tahu makna dia. Bulan depan mungkin kita tambah 2 kalimah. Bulan satu lagi tambah jadi 3 kalimah. Tengok tahap kemampuan kita ingat makna tadi. Lama-lama kita baca sekali, kita ingat. Dalam hidup kita apa dia? Duduk, dia panggil jalasa, contoh. Jalasa duduk. Bangun, qama. 2 kalimah. Kemudian takkan bangun duduk je, mesti berjalan. Dia panggil sara. Sin alif ra, berjalan. Takkan berjalan tak berhenti, mesti berhenti. Berhenti mana? Waqafa. Wakah-wakah tu berhenti lah. Berhenti. Apa tak? Bila mana berhenti, mesti kita sehari ni, mesti kena makan. Mesti kena minum. Nak begitu ni? Kita pun makan. Apa makan bahasa Arab? Akala. Makan. Lepas tu makan. Takkan tak minum. Tercekik kita ni makan-makan, asyik minum. Makan, minum, makan, minum. Minum dalam bahasa Arab apa dia pula? Syaribah, minum. Jadi kalimah-kalimah itu yang kita dulu amal setiap hari. Lepas bangun, lepas duduk, lepas berjalan, makan, minum. Lepas tu letih kita dah tidur.
Tahu tak? Tidur apa bahasa Arab? Nama. Tidur. Takkan tidur tak bangun-bangun. Masuk bilik air lah pula. Sakit perut. Bangun tidur. Mana bangun tidur? Istaiqaza. Bangun pula. Jadi kalau kita hafal, banyak tu. Lepas tu mata. Mata apa fungsi? Tengok. Apa tengok bahasa Arab? Ra'ah. Tengok. Kalau tengok serta memikirkan, merenung. Bukan sekadar kita tengok, kita merenung pula benda tu. Kita fikir. Apa benda? Dia panggil nazara. Bukan sekadar dia memandang, tetapi di sebalik pandangan dia ada merenung. Ada memikirkan apa yang dia tengok. Itu maknanya nazara. Kalau ra'ah maknanya tengoklah. Tengok. Itu panggil ra'ah. Sama-sama tengok, tapi makna sedikit berbeza. Nampak tak? Bila mana kita tengok fikir, mana fikir? Tafakkara, fakara. Fikir. Itu dia tak? Bila mana kita fikir sesuatu benda, lama-lama Tuhan pun bagi kita faham. Apa mana faham bahasa Arab? Fahimah. Lalu kita pun faham. Maknanya kita hafal lagi. Qama, jalasa, nama, sara. Tak semesti kita ulang-ulang. Kita tengok mana, kalimah ni makna sekian. Cukup tu. Tengok pula lain kali. Itu cara maknanya. Cukup kita ulang, sekali dua kita ingat. Sekadar itulah kita mula dalam sudut pembelajaran. Baik. Kemudian berkata Syekh Az-Zarnuji lagi. Maka adapun apabila panjanglah potongan bacaan pada mula-mulanya. Mula-mula kita baca panjang dah. Belajar banyak dah. Dan berhajatlah kepada mengulang-ulangkan bacanya kepada 10 kali umpamanya. Baru ingat. Bila mana banyak kita belajar, maka perlu ulang banyak kali. Sekali tak ingat sebab panjang. Maka perlu pada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali. Maka dia kena ulang berpuluh-puluh kali. Macam apa Quran dah. Tak ingat sekali, ulang lagi. 2 kali tak ingat, 3 kali. Tak ingat 3 kali, 4 kali, 10 kali, 40 kali ingat. Kadang-kadang kita baca tak sampai 40 kali pun ingat dah. Cuba kira berapa kali kita ulang. Tak sampai, kalau start tak sampai 40 kali. Ulang. Ingat. Kalau ulang lagi lebih daripada 40 kali, dia melekat. Melekat sungguhlah. Lambat sikit. Lupa tu sebab ulang banyak kali. Dan cara nak ikat kalau Quran, cara nak ikat Quran, iaitu kita ikat dengan cara baca dalam sembahyang. Mana-mana orang nak ikat Quran supaya Quran itu ingat lama, tidak mudah lupa, ialah baca Quran di dalam sembahyang. Makin kuat orang tu ulang Quran dalam sembahyang, makin kuat ingatan dia. Makin lambat lupa dia. Lupa juga lambat lah. Tapi kalau ulang hanya sekadar ulang di luar sembahyang, biasanya dia cepat hilang. Itu maknanya perlu kepada ulang. Quran cara nak ikat tadi ialah ulang di dalam solat. Maka itu orang pada kesudahannya. Maka itu orang pada kesudahannya pun adalah ia orang seperti demikian itu juga. Maknanya tambah sikit-sikit, kemudian mestilah diulang-ulang. Itu cara kita belajar. Bahawasanya telah berada ia seorang penuntut ilmu akan yang demikian itu. Maknanya tambah ilmu sikit, ulang. Tambah sikit, ulang. Dan tiada boleh meninggal ia penuntut ilmu itu adat, melainkan dengan usaha yang banyak. Jadi maknanya dia kena cuba usaha sungguh-sungguh. Kena usaha yang banyak. Kalau dia mengaji banyak, mengaji panjang, maka usaha dia kena banyak, kena lama, kena kuat. Sebab nak ingat banyak, usaha kena banyak. Kalau belajar sikit, kita usaha sikit, mudah ingat dah sebab sikit. Tapi kalau banyak, kalau panjang, banyak kalimah, maka perlu kepada masa yang panjang. Ulang yang banyak. Lama masa untuk kita tumpu. Sebab itulah kata dia, belajar ni tak semestinya belajar panjang tu. Ambil sikit. Yang penting, kita belajar mudah faham, baca 2-3 kali, sudah ingat. Cukup lah. Kemudian esok belajar pula, tambah pula. Lama-lama, dia akan jadi bertambah dengan banyak. Dikatakan as-sabqu harfun wa tikraru alfun.
Ini pepatah Arab. Tulis bagi tu. As-sabqu harfun wat tikraru alfun ataupun wat takraru alfun. Tikrar boleh, takrar boleh. Alfun. As-sabqu harfun wat tikraru alfun. Artinya bermula potongan bacaan itu satu huruf. Bermula kita belajar satu huruf je. Tak belajar banyak, satu huruf. Kita belajar apa? Hamzah. Mula-mula mengaji. Jadi. Esok tambah pula I. Lusa U. 3 hari. I, U. Dua tu. Hari keempat baru belajar ba bagi atas. Ba. Takkan ba je. Ulah tu ustaz kita kata. Ulah tu je ba. Mari lepas tu pula. Bagi bawah pula B. Akhir sekali melekat. Mana belajar satu huruf dan mengulang-ulang itu 1000. Satu huruf yang kita belajar tapi diminta kita ulang 1000 kali. 1000 kali ulang. Satu huruf je belajar. Lepas tu kita mana ada, cuba kira. Sampai ada 1000 kali kita ulang semuka. Kita ingatlah semuka surat yang kita ingat mula-mula tu 5 ayat kita ada contoh awal surah Baqarah daripada alif lam mim sampai kepada wa ulaika humul muflihun. Cuba kira, siapa tak 1000 kali kita ulang sebelum ni? Tak siapa. Tak? Baik, apa maksud 1000 kali di sini? Kata dia begini, maka katanya kata al-qail, orang yang berkata, ulama lah, satu huruf itu kinayah daripada sedikitnya. Bukan belajar satu huruf sungguh. Nak bagi tahu di sini ialah pinjaman bahawa kita belajar ni jangan banyak. Biar belajar kita sikit pun. Bukan makna sungguh belajar. Syekh ni kata satu huruf belajar ulang 1000 kali. Kita pun pergi belajar satu huruf sungguh. Tidak. Nak beritahu satu huruf tu belajar jangan banyak lagi, sikit. Itu maksud dia. Dan katanya kata al-qail. Ulama berkata 1000 itu kinayah daripada banyaknya. Sahaja. Bukan hakikat begitu. Disebut di 1000 ulang tu bukan makna mesti 1000 kali. Kalau 1000 kali sungguh itu lebih baguslah. Bermakna kena ulang banyak kali. Nak kata 1000 tu bukan sikit lah ulang, banyak kali. Adakah 1000 sungguh kena ulang? Tidak, maksudnya begitu. Banyak kali, lebih daripada 3 kali lah maksudnya. Kena ulang. Itu dia. Itu masuk dengan kata-kata hikmah as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Dan saya kira bahawa memulai ia tu kembali pada penuntut ilmu. Ia penuntut ilmu. Dengan suatu daripada ilmu-ilmu itu qada yang terlebih hampir kepada faham penuntut ilmu. Nya tu kembali pada penuntut ilmu. Dan mudah belajarnya penuntut ilmu dengan ketiadaan penat dan payah. Sepatutnya kita ni kalau pelajar yang baru, kita belajar sikit. Jangan sampai kita penat menyebabkan kita jadi jemu. Penat, akhir sekali jemu. Bila mana jemu, dia mari penyakit malah. Penat tak nak. Sudah. Bila mari penyakit malah, mulalah tak nak belajar. Lepas tu beri alasan berbagai-bagai lah. Saya tak boleh pergilah. Nak pergi sekolah lama lah, nak pergi sekolah tu lah, tak boleh duduk kat sini, kat sana lebih bagus lah. Itu alasan. Sebab apa? Sebab dah mula mari jemu. Sebab tu mana ulama bagi tahu ni, tujuan kita ni biar kita sentiasa bersemangat, jangan sampai jadi jemu belajar. Kalau kita rasa penat, beristirahat sekejap. Jangan pula beristirahat sehingga kita rasa selesa, mari penyakit malas juga. Rasa malas pula dah berhenti lama pula. Mana penyakit itu tetap menyerang. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita tekan sehingga kita stres, jadi malas juga. Kalau kita rehat banyak, belajar sikit-sikit, jadi malas juga. Sebab itu kena ada pertengahan. Penat, kita berhenti. Bila mana dapat kembali pulih tenaga kita, semangat kita, kita sambung lagi. Lepas tu doa pada Tuhan banyak-banyak. Usaha ikhtiar ni sungguh-sungguh, akhirnya kesudahan urusan kita belajar, tawakal pada Allah. Nak dapat ilmu, tak dapat ilmu, nak ingat, tak ingat, yang tu terserah kepada Allah. Tetapi mesti asbab pertama sekali ialah kita kena ada kesungguhan. Kena ada istiqamah,
kena ada ikhlas, kena ada niat kepada Tuhan, minta dengan Tuhan dan doa banyak-banyak. InsyaAllah ulama-ulama kita berjaya, maka kita ikut jejak langkah mereka, insya-Allah kita juga akan berjaya. Jadi sekadar itulah untuk malam ini, dan adalah Asy-Syekhul Imamul Ustazu Syarafuddin Al-Uqaili berkata, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bangun bersurau ini, saya terlupa tadi, kita sama-sama baca Al-Fatihah sekali. Kita hadiahkan pahala khusus kepada Tuan Guru Datuk Haji Saleh bin Haji Ahmad yang telah kembali ke rahmatullah pada tengah hari tadi, merupakan abang kepada menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama kita, panggil Datuk Ustaz Datuk Idris. Abang dia meninggal dunia pada hari ini, dan seorang yang banyak berjasalah mengarang kitab dan mengajak atau baca Fatihah, hadiahkan pahala saya khusus dan juga secara umum pada muslim-muslimat yang telah mendahului kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.